نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah bagi kita kesempatan untuk terus beramal, berselawat sebanyak-banyaknya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu mungkin menjadi sebab untuk kita bersama-sama dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya insya-Allah. Semoga kita dijadikan di kalangan hamba-hamba Allah SWT yang saleh, yang sentiasa mempelajari, meningkatkan dan meniktaraf kualiti amalan-amalan kita mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih lagi berada di dalam bab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran, tetapi apa yang kita belajar kat sini tidaklah sebanyak yang terdapat di dalam kitab lain yang ditulis juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang khusus kepada adab hamalatul Quran, membaca Al-Quran, adab yang membaca Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Tetapi cukuplah untuk kita telusuri, dah banyak pun sebenarnya kita belajar tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran, ada adab dan sebagainya di dalam kitab Al-Adhkar ini. Sebab kitab Al-Adhkar ini merangkumi keseluruhan kehidupan kita seharian sebagai seorang Muslim. InsyaAllah kita duduk dekat muka surat 218, nombor 330. Yang sebelum ni, sesi sebelum ni kita sebut tentang kenalah kita ni menjadi orang-orang yang baca Al-Quran. Kalau tak boleh banyak pun baca sedikit. Jadi kita jangan langsung tinggal Al-Quran dalam satu hari satu malam itu. Jadi sekarang ni Imam An-Nawawi rahimahullah dia membawa satu riwayat yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan untuk orang yang membaca Al-Quran. Apa dia kata? Waqad rawayna fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a fi yawmin wa laylatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ 500 كتب له قنطار من الأجر وفي رواية من قرأ 40 آية بدل 50 وفي رواية 20 آية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca pada satu hari dan semalam, sehari semalam, maksudnya seharian itu, dalam satu hari semalam itu 50 ayat, 50 ayat, tidak, orang itu tidak akan ditulis. Maksudnya tidak akan ditulis ini tidak akan dikategorikan, tidak akan dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang lalai, tidak dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Ghafilin, orang Melayu kita kalau belah utara tu dia bahasa Arab lah, dia guna bahasa Arab, dia panggil ghaflah. Ghaflah ni maksudnya lalai, leka, macam lupa ke kan, itu ghaflah. Ghaflah ataupun ghafilin. Ghafilin ni orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Jadi siapa yang baca dalam sehari semalam itu 50 ayat, Allah tidak akan tuliskan, tidak akan dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat, dituliskan bagi dia orang-orang yang taat. Qanitin ini orang-orang yang taat.
orang yang patuh, termasuklah orang yang patuh, orang yang taat, orang yang baik. Tapi adalah bezanya di antara qanitin, salihin, arifin, mukminin dan sebagainya. Itu adalah perbezaan dari segi bahasa sikit, tapi di dalam ayat ini membawa makna qanitin ni, kalau ikut terjemahan kat sini dia kata orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang bagus mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang baca 100 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat pula, Nabi kata Al-Quran tak datang hari kiamat nanti mendakwa dia. Maksudnya mendakwa, maksudnya dia tak akan datang dan mengatakan kepada kita, kamu tak jaga aku, kamu tak baca aku dan sebagainya. Maknanya Al-Quran tidak akan datang kepada kita pada hari kiamat dalam keadaan dia mendakwa kita melalaikan, maksudnya meninggalkan ataupun mengambil ringan tentang Al-Quran. Maksudnya kita dekat Al-Quran, dekat hari kiamat nanti, ada satu hadis nanti saya akan baca juga satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana Al-Quran itu datang di hari kiamat nanti. Dia seolah-olah ada yang mendakwa dan ada yang datang, maksudnya ulama kata yuhajihi, maksudnya mendakwa. Kalau ikut dekat terjemahan kini dikata mendakwa. Mendakwa ni maksudnya macam ada sedikit gangguan lah kita dekat akhirat nanti kalau Quran datang dan dia kata kita tak jaga dia, ataupun dia tak datang kepada kita dekat akhirat nanti sebagai pemberi syafaat. Dalam satu hadis yang lain yang saya dah baca sebelum ni, iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, Nabi kata sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada kamu. Tapi kalau Quran tak datang kepada kita untuk memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat, itu menjadi masalah bagi kita. Menjadi masalah bagi kita sebab kita pada hari kiamat mengharapkan syafaat daripada Nabi, mengharapkan syafaat daripada Al-Quran, mengharapkan syafaat daripada pihak-pihak yang Allah bagi izin untuk memberi syafaat kepada kita. Maka Al-Quran di antaranya. Maka dalam hadis ini siapa yang baca 200 ayat, Al-Quran tidak akan datang kepada dia pada hari kiamat nanti mendakwa dia. Mendakwa dalam bentuk mendakwa seolah kita tidak membaca dia, meminggirkan dia dan sebagainya. Wa man qara'a 500 kutiba lahu qintar min al-ajr. Siapa yang baca 500 ayat, walaupun dekat sini dia tak sebut 500 ayatin, tapi makna dia dekat sini siapa-siapa yang membaca 500 ayat lah, ditulis baginya pahala yang banyak. Qintar minal ajr makna dia sejumlah pahala yang banyak, diberikan kepadanya pahala yang banyak. Dalam riwayat yang lain ada riwayat mengatakan 40 ayat gantian kepada yang pertama tadi. Gantian bagi yang pertama tadi. Maksudnya dari yang pertama tadi, siapa yang ayat hadis ini mula-mula dia kata apa? Siapa yang baca pada satu hari dan satu malam 50 ayat. Dalam riwayat lain ada yang kata 40 ayat. Ada riwayat lain mengatakan 20 ayat. Tak apalah, maksudnya 20 ayat ke, 40 ayat ke, 50 ayat ke, kelebihan dia adalah dia tidak akan dimasukkan, tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai. Maknanya kalau ada orang kata 20 ayat, betul juga. Siapa yang kata 40 ayat, betul juga. Sebab ia terdapat dalam riwayat-riwayat yang martabatnya, klasifikasinya adalah hasan. Itu dia kata kat sini, kalau nampak hasanun bisyawahidihi, hukum hadis ini adalah hasan. Dalam, walaupun Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata selepas mentakhrijkan hadis ini, dia kata sanad dia dhaif. Kalau tengok kat sini dia kata sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Wa awrada lahu syawahid. Walaupun sanadnya dhaif, kat sini dia kata sanad dhaif, tetapi di hujung ini dia kata apa? Wa awrada lahu syawahid. Tapi syawahid ataupun hadis-hadis lain yang menyokong hadis ini banyak sangat-sangat. Jadi dia menjadi dia yartaqi, meningkat daripada dhaif itu kepada hasan. Itulah
kelas ataupun kategori hadis ini. Puan Rabiah ada angkat tangan nak tanya apa? Salah tekan kot. Salah tekan okey. Betul Puan Badrihdin ataupun tuan ke puan seperti menuntut haknya, betul menuntut haknya ataupun mendakwa kita, maksudnya kalau kita kata bahasa kampung macam datang kacau kita lah. Tapi kalau kita kata Quran datang kacau ni macam dia jahat pula, bukan jahat. Dia maksudnya agak urusan kita dekat akhirat itu agak terganggu lah. Bila Quran datang menuntut hak dia ataupun mendakwa kita meminggirkan Al-Quran dan sebagainya. Sebab kita sebagai seorang Muslim menjadi hak kita, sebenarnya menjadi hak kita, tanggungjawab kita untuk menjaga Al-Quran. Tapi kalau kita meminggirkan Al-Quran itu, makna dia kita dah tak buat sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Quran tak datang mengganggu kita. Itu sebab kata kalau datang kacau, makna dia Quran itu macam tak sesuai, tidak sesuai. Itu sebab Nabi menggunakan perkataan lam yuhajihi, maksudnya dia tidak datang dan berhujah. Dia kalau ikut kat sini makna dia berhujah, datang berhujah dengan kita dekat akhirat. Tapi kalau bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang baca Al-Quran, Al-Quran tak datang berhujah, Al-Quran datang bagi syafaat lagi kepada kita. Tengok kalau Al-Quran datang kepada kita dalam keadaan dia berhujah dengan kita sebab kita meminggirkan Al-Quran, itu jadi masalah kepada kita. Kalau Al-Quran itu datang kepada kita tak buat apa-apa pun, kita rasa macam tak boleh nak membantu. Tapi bagi orang yang Al-Quran datang kepada dia dan memberi syafaat kepada dia, itulah yang kita nak, terutama dalam keadaan kita berada di hari kiamat, di padang mahsyar. Maka kita mohon daripada Allah SWT, Allah bagi kita kekuatan untuk kita baca Al-Quran, Allah bagi kita kelebihan di hari akhirat nanti untuk kita diberi syafaat oleh Al-Quran dengan asbab kita membacanya, dan itu datang daripada hadis dan dalil yang sahih. Kalau tengok dekat hadis yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah ada, dalam Ahmad, dalam riwayat Ahmad, Ibnu Hanbal pun ada juga, yang mana sanadnya adalah baik, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, dan kita boleh mengguna dan berhujah dengan hadis ini. Apa yang Nabi kata? Nabi kata yaji'ul Quran, yaji'ul Quran yaumal qiyamati karrajuli syahib fayaqulu ana alladhi ashartu laylaka wa adma'tu naharaka. Al-Quran datang pada hari kiamat seperti seorang lelaki yang berbagai-bagai lah bentuk, kali ikut kat sini rajul syahib ni sebagai seorang lelaki yang memberi kesan kepada pemilik Al-Quran. Maksudnya pembaca Al-Quran. Dia datang dalam berbeza-beza bentuk dia mengikut orang yang baca. Kalau ikut kat sini dia kata rajul syahib ini dia adalah orang yang datang mengikut keadaan pembaca Al-Quran itu sendiri. Boleh faham kalau ikut terjemahan dia kata wahwa mutaghayyirul laun wal jism, maksudnya warnanya berubah, jisim seorang lelaki itu berubah berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau orang yang banyak baca Quran, orang lelaki yang datang kepada dia pada hari kiamat nanti ni, yang menyerupai, yang maksudnya seorang lelaki yang menggambarkan diri di Al-Quran pada hari kiamat nanti tu, dia mengikut orang yang membaca. Boleh faham saya cakap dah berpusing-pusing dah ni, kan? Al-Quran datang pada hari kiamat kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada kita. Al-Quran datang pada hari kiamat nanti seperti seorang lelaki asyahib, yang mana ianya berbeza-beza mengikut orang yang membaca Al-Quran itu. Maksudnya kalau kita faham, kita pada hari kiamat nanti ada Quran akan datang kepada kita. Bagaimana keadaan Al-Quran datang itu? Sebagai seorang lelaki. Bagaimana seorang lelaki itu?
mengikut keadaan kita seorang itu membaca Al-Quran di dunia itu. Maksudnya kalau dia membaca Quran banyak, baguslah keadaan lelaki yang datang itu. Warnanya pun bagus, jisimnya pun bagus. Maksudnya kalau kita kata hari-hari, tak boleh nak gambarkan secara spesifik, tetapi ia bergantung kepada keadaan yang membaca Al-Quran. Dan apa Al-Quran ini, apa lelaki ini kata, lelaki yang menyerupai, maksudnya Al-Quran yang diizinkan oleh Allah Ta'ala menyerupai lelaki ini, dia kata, analladzi ashartu laylaka, akulah yang membuatkan kamu berjaga malam. Maksudnya kamu berjaga malam untuk membacaku, lebih kurang macam itulah. Kamu menjaga aku pada waktu malam, berjaga pada waktu malam untuk menjagaku. Wa azma'tu naharaka, dan aku membuatkan engkau dahaga setiap hari itu dan engkau membaca aku. Maksudnya macam itulah. Bagi orang yang biasa baca Quran, dia akan rasa dahaga kalau dia tak baca Quran. Bila dia baca Quran, dia rasa puas. Dia rasa puas. Inilah keadaan-keadaan, situasi-situasi yang digambarkan untuk yang membaca Al-Quran. Jadi kita minta daripada Allah SWT, kita dijadikan orang-orang yang pada waktu malam sentiasa membaca Al-Quran. Pada waktu siang pun kita rasa dahaga kalau kita tak baca Quran. Bila kita baca Quran, kita rasa puas. Bagi orang yang tak baca Al-Quran, tak melazimi membaca Al-Quran, dia mungkin tak rasa dan sukar nak faham. Jadi itu sebab kemanisan iman, khusyuknya dalam solat, seronoknya bila kita faham, bila kita belajar, puas hatinya kita bila kita buat amalan yang berdasarkan sunnah, mengikut sunnah betul-betul. Maka kita kena rasa dulu, kita kena buat dulu, sebab perkara ni bagus, kita kena buat dulu baru kita dapat rasa. Macam makanan juga, orang kata sedap-sedap tapi kita rasa macam tak lalulah nak makan, tengok pun macam tak okey tapi kita tak makan. Tapi bila kita makan, kita rasa sedap. Bila kita rasa sedap, baru kita boleh cerita dekat orang. Maka kita nak ajak orang baca Quran, kita kena rasa dulu seronok dan nikmatnya membaca Al-Quran, baru kita boleh ajak orang. Tapi bagi orang yang tak membaca Al-Quran, dia boleh je ajak orang baca Quran sebab Allah suruh ajak orang baca Quran. Nabi pun suruh ajak orang baca Quran, ajak buat perkara baik, maka boleh teruskan, tetapi rasa dan memahami perasaan itu perlulah didahului dengan amalan. Moga Allah bagi kita kekuatanlah untuk perkara itu. Lepas tu kita terus kepada hadis yang seterusnya. Ada riwayat datang dalam keadaan yang berulang jugalah. Dia kata kat sini mukarrar. Kalau tengok kat sini dia kata man qara'a 10 ayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan man qara'a 10 ayat lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat tadi, dia kata 20 ayat, 40 ayat, 50 ayat. Tapi ada riwayat lain juga datang dalam kitab yang lain daripada riwayat Abu Hurairah, dalam kitab Ibn Sunni, berdasarkan riwayat Abu Hurairah, dia kata siapa yang baca 10 ayat, tidak ditulis baginya, tidak dikategorikan dia dalam kalangan orang-orang yang lalai. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang datang dan itu menjadi sokongan kepada kita untuk kita terus membaca Al-Quran, untuk terus kita membaca Al-Quran. Kami juga meriwayatkan banyak hadis-hadis tentang membaca satu surah dalam satu hari semalam. Di antaranya adalah surah Yasin, di antaranya juga surah Tabarak, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Dukhan dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk kepada riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Nawawi ni, sebenarnya kita dah jumpa dah tentang apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW di waktu malam dan sebagainya di awal-awal bab hari itu, dan di antaranya ada yang sahih, di antaranya ada juga yang dhaif. Maka kita pegang yang sahih dan tinggalkan yang dhaif. Yang dhaif itu kalau kita dah banyak buat, dah penuh, dah habis, dah buat yang sahih, tidak ada masalah untuk menggunakan dhaif. Tetapi mestilah kita ada i'tiqad bahawa ianya tidak sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Dan hadis-hadis yang saya nak baca, yang kita nak baca selepas ini adalah hadis-hadis yang banyak tetapi riwayatnya tidak kuat. Maka kita menggunakan riwayat-riwayat yang kuat yang kita dah belajar. Itu sebab pentingnya kita belajar berkitab. Ada riwayat dalam kitab ini dhaif, ada riwayat dalam kitab ini yang
sahih. Maka kita ambil yang sahih saja, tinggalkan yang dhaif. Tengok apa Imam Nawawi kata, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi yawmin wa laylah ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Siapa yang Nabi kata, siapa yang baca surah Yasin pada satu hari satu malam, mengharapkan Allah SWT, pahala daripada Allah Taala, ikhlas kerana Allah Taala, diampunkan baginya. Hadis ini dhaif, dikeluarkan Ibn Sunni dan sanadnya tak kuat, lemah, seperti mana juga yang disebut oleh di dalam Nataijul Afkar dan juga Al-Futuhat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka hadis ini boleh baca, macam saya kata, baca Quran, baca Yasin, tidak ada masalah. Tetapi baca Yasin berpandukan kepada hadis ini tidak kuatlah. Tidak kuat. Tapi baca Yasin malam-malam boleh baca Yasin malam-malam berdasarkan dalil yang tadi. Siapa yang baca satu ayat, siapa yang baca 10 ayat, siapa yang baca 20 ayat, siapa yang baca 40 ayat, siapa yang baca 50 ayat dan sebagainya. Maka boleh baca Yasin. Jangan pula bila kita baca hadis macam ni, lepas tu bila saya pula kata dhaif, habis tu tak boleh baca Yasin ke? Boleh baca Yasin waktu malam. Bukan Yasin saja, maknanya surah-surah lain. Surah-surah lain. Yang kita pernah jumpa juga Nabi baca apa? Nabi baca musabbihat, surah-surah yang bermula dengan tasbih, subhanallah, sabbihis, subhanalladzi. Maka itu dalil-dalil yang sahih yang kita boleh gunakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca surah Dukhan pada waktu malam, maka dia akan berpagi-pagi esoknya tu dalam keadaan diampunkan baginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga dhaif, tapi boleh kita baca surah Dukhan? Boleh, tapi dalam keadaan kita tidak beriktikad bahawa esoknya kita akan diampunkan berdasarkan hadis yang dhaif ini. Baca surah Dukhan boleh, teruskan baca surah Dukhan, dapat pahala insya-Allah. Boleh faham saya bila mengajar tentang hadis, tentang klasifikasi hadis ini, kena berhati-hati sebab tak nak ada salah faham. Tak nak ada salah faham. Jadi saya harap jemaah-jemaah boleh faham dengan saya ulang-ulang setiap kali kuliah ini, boleh faham konteks dan konsep, metod yang sepatutnya kita faham dan amalkan. Dalam hadis yang lain juga, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah. Siapa yang baca surah Waqi'ah dalam setiap malam tidak akan terkena penyakit atau tidak akan terkena kemiskinan, tidak akan menjadi papa. Ada terjemahan lain kata tidak menjadi papa. Hadis ini juga dhaif, dikeluarkan Ibn Sunni, ada perawi yang majhul, boleh rujuk kepada dalam kitab Nataijul Afkar dan Futuhat juga, Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Tapi boleh tak baca surah Waqi'ah? Boleh, tak ada masalah. Surah Waqi'ah dan surah-surah lain juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, Imam Nawawi dia kata apa? Daripada Jabir dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra alif lam tanzil al-kitab wa tabarak al-mulk. Sesungguhnya Nabi ini tidak akan tidur pada setiap malam sehingga dia baca alif lam tanzil al-kitab, tabarak al-mulk. Hadis ini juga dhaif, tetapi kita dah jumpa hadis yang sahih sebelum ini yang Nabi baca juga, yang ada dalil juga berkaitan dengan surah al-mulk. Jadi hadis ini dhaif, tetapi hadis lain ada yang menganjurkan kita baca surah al-mulk dan hadis ini sahih. Maka hadis-hadis yang dibawa dalam bab ini kebanyakannya kita tengok dhaif. Dan kita teruskan lagi, ada satu lagi hadis yang diriwayatkan, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a fi lailatin idza zulzilatil ardu zilzalah, idza zulzilatil ard, makna dia surah Zalzalah itulah, kana lahu ka'idli nisfil Quran.
sesungguhnya baginya menyamai sebahagian ataupun separuh Quran. Nisf maksudnya separuh, 50-50, separuh Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun kana lahu ka'idli rub'il Quran. Siapa yang baca qul ya ayyuhal kafirun menyamai pahala 1/4 Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad kana lahu ka'idli thuluthil Quran. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad dia dapat pahala menyamai 1/3 Quran. Hadis ini kategorinya adalah dhaif yang sangat-sangat. Boleh tengok kat sini bukan saya yang memberi klasifikasi ini, tapi pentakhrij hadis dia kata dhaif, dhaif jiddan. Dhaif jiddan maksudnya dhaif yang sangat-sangat. Imam Ibn Sunni mengeluarkan dalam Amal Yawm wa Lailah dan banyak isu lah tentang sanad ini. Tetapi mungkin sebenarnya membaca surah Zalzalah, Qul ya ayyuhal kafirun mendapat ganjaran-ganjaran seperti ada yang dalam hadis ini. Sebenarnya baru ni ada dapat sebaran juga di dalam TikTok ke apa ke, dalam Facebook ke, ada juga ustaz yang menganjurkan perkara ini, tetapi bila kita lihat kepada hadis ini dhaif yang sangat-sangat. Cumanya ada satu hadis yang sahih, banyak hadis sahih berkaitan dengan kelebihan Qul huwallahu ahad yang diriwayatkan, yang terdapat dalam satu yang riwayat-riwayat yang banyak mengatakan ia menyamai 1/3 Quran. Jadi siapa yang baca 3 kali, maknanya dia dah baca satu Al-Quran. Satu Al-Quran. Hadisnya banyak sebenarnya, hadis banyak sangat-sangat tentang membaca Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas, yang mana ianya menyamai 1/3 Quran. Okey, saya kongsi, saya sharekan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu wa ka'anna ar-rajulu yataqalluha ay yaraha qalila faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Quran. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang lelaki dia dengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad dan mengulang-ulang dan membaca banyak kali lah. Lepas itu bila pagi orang lelaki ni jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia sebut benda tu kepada Nabi seolah-olah macam memperkecilkan, macam meremehkanlah apa yang dia dengar orang lelaki lain baca malam tadi tu. Maknanya bila seorang lelaki ni dengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad dan baca mengulang-ulang qul huwallahu ahad itu, kemudian dia bagi tahu kat Nabi seolah-olah macam dia melihat perkara itu liyataqallaha, melihat perkara itu sikitlah. Dia rasa macam sikit dia baca Quran, kenapa dia baca qul huwallahu ahad dan diulang banyak-banyak kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya dia bersumpah dengan nama Allah lah, bersumpah dengan Allah. Dia kata innaha la ta'dilu thuluthal Quran, sesungguhnya ia menyamai 1/3 Quran. Dalam riwayat Muslim pula daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, ayajizu ahadukum. Hadis ini kita dah baca sebenarnya. Hadis ini kita dah baca dah dalam di awal-awal dulu. Ayajizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin thuluthal Quran. Adakah salah seorang daripada kamu tak mampu atau merasa lemah untuk membaca dalam satu malam itu 1/3 Quran? Para sahabat pun bertanya, wa kaifa yaqra'u thuluthal Quran? Bagaimana nak baca 1/3 Quran pada waktu malam, pada satu malam? Qala, Nabi pun kata qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Bacalah qul huwallahu ahad maka ia menyamai 1/3 Al-Quran. Ada lagi riwayat lain dalam Sahih Muslim dan selain daripadanya menyebut tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, menyebut tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Cumanya perkara ini saya perlu terangkan supaya ia menjadi kita faham betul-betul.
sebenarnya tidak ada, dia berkaitan dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia tidak pernah dikatakan oleh para ulama menyamai dengan orang yang membaca Al-Quran keseluruhan. Faham tak? Bagi orang yang membaca 1/3, membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, memang Nabi kata menyamai Al-Quran lah, menyamai satu Al-Quran lah. Sebab baca sekali menyamai 1/3. Baca 3 kali secara kita fahamnya adalah menyamai satu Al-Quran lah. Tetapi ulama bercakap dan berbincang tentang hadis ini sebab apa tahu? Sebab kalau kita salah faham, maka orang akan baca Qul Huwallahu Ahad je setiap malam sebanyak 3 kali dan dia tinggalkan membaca surah-surah lain. Dengan anggapan bahawa cukuplah aku baca Qul Huwallahu Ahad dan aku tak perlu baca surah-surah lain. Maka tidak pernah disebut oleh mana-mana ulama bahawa kita tidak perlu membaca surah-surah lain, kita tidak perlu bertilawah Al-Quran dengan bacaan ayat-ayat lain, cukup dengan baca Qul Huwallah 3 kali. Tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Boleh faham? Kalau kita salah faham, kita akan fokus baca surah Al-Ikhlas saja tanpa kita fokus kepada surah-surah lain dan meninggalkan surah-surah lain. Maka hadis ini perlu difahami secara holistik bahawa ia adalah berkaitan dengan ganjaran. Tetapi ia sekali-kali tidak sama dengan orang yang membaca Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Fatihah. Sampai surah Al-Fatihah. Maka yang tu kita kena faham betul-betul. Itu sebab ulama bagi contoh. Dia kata apa? Dia kata contohnya macam ni. Siapa yang bernazar membaca satu Al-Quran, contohnya kalau seorang Muslim dia bernazar, dia kata dia bernazar bahawa dia nak baca satu Quran, maka nazarnya tidak sah, nazarnya tidak terlangsai, tidak orang kata apa, nazarnya tidak selesai, nazarnya tidak selesai kecuali dia membaca Al-Quran daripada mula sampai habis. Jadi kalau dia bernazar nak baca Quran, satu Al-Quran, tiba-tiba dia baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Huwallahu Ahad 3 kali, tidak. Ulama sepakat kata tidak selesai. Nazarnya tidak sah. Maksudnya tidak settle, nazarnya tak settle. Maksudnya dia kena baca juga Al-Quran daripada surah Baqarah sampai surah Al-Fatihah. Okay. Katakanlah kalau seseorang tu dia faham, dia kata baca Qul Huwallahu Ahad itu 3 kali menyamai Quran, yang mana di dalam Quran tu ada tak surah Al-Fatihah? Adalah surah Al-Fatihah kan? Jadi kalau ada orang dia bangun, dia takbir, dia solat, dia Allahu Akbar, lepas tu dia tak baca Fatihah, tetapi dia hanya baca Qul Huwallah 3 kali, lepas tu dia rokok, solatnya tetap tidak sah. Walaupun dia faham bahawa baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali menyamai satu Quran yang mana di dalam Quran itu ada surah Fatihah. Tetapi ulama tidak pernah mengatakan bahawa orang yang baca Qul Huwallahu Ahad surah Al-Ikhlas 3 kali dalam solat sah tanpa membaca Fatihah. Tidak ada ulama mengatakan begitu. Okey, contoh yang lain lagi nak bagi faham lagi isu ini, contoh lain lagi ulama bagi tahu apa? Dia kata apa? Siapa yang solat, kan ada kelebihan siapa yang solat dekat Haram Al-Makki, dekat Masjidil Haram, dapat pahala 100,000 solat, walaupun ada riwayat-riwayat lain. Adakah difahami bahawa tak payah solat lain dah? Tak payah solat dah sebab dia dah dapat dah solat dekat Baitullahil Haram, dekat Haram Al-Makki. Adakah dia tak perlu solat lain dah? 1,000 solat, adakah dia tak perlu dah solat 5 waktu? Tidak. Dia masih lagi kena solat 5 waktu. Walaupun dia dah dapat pahala yang banyak beribu-ribu solat sebab dia solat dekat Haram Al-Makki. Maka inilah di antara beza di antara pemberian Allah SWT dan sama ataupun terlangsainya tuntutan-tuntutan kita membaca Al-Quran dengan betul, maknanya
kita tidak perlu memahami hadis ini bahawa tak perlu baca Quran, cukup dengan baca qul huwallahu ahad. Tidak. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sekali, 1/3 Quran. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 3 kali menyamai satu Al-Quran. Berdasarkan hadis sahih, bukan berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Jadi kefahaman yang begitu betul untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah SWT, tetapi ia tetap tidak sama dengan orang yang membaca Al-Quran daripada mula sampai habis. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang tak faham lagi, boleh tanya lagi. Saya rasa saya kena tengok juga soalan kalau ada soalan. Sekejap. Okey. Hajjah Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hadis dhaif boleh? Hadis dhaif, sebelum ni saya dah pernah sebut kot. Hadis dhaif hanya dia tak boleh bertukar kepada dhaif, kepada sahih. Dia biasanya hadis dhaif dia bertukar, dia menjadi hasan. Dia menjadi hasan li ghairi. Awalnya. Lepas tu dia boleh menjadi hasan ataupun hasan li zati dengan syawahid ataupun dengan sokongan, tapi dia tidak sampai ke tahap sahih. Itu mengikut pendapat ulama-ulama hadis lah. Maka sebenarnya kita yang bukan pakar hadis, kita bukan ahli hadis, kita tak boleh sewenang-wenangnya kata oh hadis ini dhaif lepas tu dia menjadi sahih dengan cara kita sendiri. Tidak boleh. Dia mesti klasifikasi itu dia upgrade kepada hasan itu berdasarkan analisa ulama-ulama hadis, berdasarkan kepada hadis-hadis lain yang datang menyokong. Dia ada banyak sebenarnya, kalau nak bercakap tentang ini dia panjang sikit lah. Tapi nak bagi tahu kata hadis dhaif dia boleh yartaqi maksudnya dia boleh naik standard dia, naik tahap dia, kelas dia kepada hadis hasan. Hadis hasan. Mula sekali hadis hasan li ghairi. Dia ada hasan li ghairi, hasan li dzatih dan sebagainya. Soalan, boleh tak baca setiap solat subuh? Baca apa ni? Puan Sohana, baca apa pada setiap solat subuh? Yasin Ustaz. Baca Yasin, boleh, tak ada masalah. Baca Yasin pada setiap solat subuh tak ada masalah. Tetapi kenapa kita baca Yasin setiap kali solat subuh? Yang tu nak tanya. Adakah kita baca Yasin setiap kali solat subuh tu sebab berdasarkan hadis? Kalau berdasarkan hadis tadi, dhaif. Maka kalau nak baca Yasin berdasarkan hadis tadi, dhaif. Tidak boleh kita menyandarkan benda tu sebab hadis itu tidak sabit kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nak baca Yasin dalam solat subuh sebab kita suka nak baca Yasin, tak ada masalah. Ada orang dia suka, macam tadilah. Ada orang dia suka baca qul huwallahu ahad, dia ulang. Dan sampai ada orang kata, sikitnya baca qul huwallah je. Tapi Nabi kata dia menyamai 1/3 Quran. Tetapi dalam keadaan, dalam konteks, dalam situasi yang kita faham betul-betul bahawa kita baca juga surah-surah lain. Kita kena juga baca surah-surah lain. Sebab Al-Quran bukan hanya Yasin. Al-Quran bukan hanya Yasin. Tidak ada masalah untuk baca, tetapi jangan bersandarkan kepada hadis yang dhaif. Masa puasa, especially 10 malam terakhir dianjurkan baca. Dianjurkan baca apa ni Puan Intan? Okey, 3 Al-Ikhlas menyamai dari sudut pahala satu Al-Quran. Ya, menyamai dari sudut dari sudut pemberian dan kelebihan yang Allah bagi. Itu betul. Hadis yang kita baca dalam Al-Azkar tadi ni tak sahih, dhaif jiddan, sebab dalam tu ada terdapat baca surah Zalzalah, dalam tu ada mengatakan bahawa surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun 1/4 Quran. Dan diakhiri dengan baca surah Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Quran. Hadis ini yang kita baca dalam Al-Azkar ini, yang kita tengah baca tadi ni, yang itu dhaif jiddan, dhaif yang lemah yang sangat-sangat. Tapi tadi saya dah baca hadis-hadis, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim bercerita tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Yang tu sahih, tidak ada masalah. Yang saya sedang ceritakan ini bagaimana kita nak memahami secara betul supaya kita tidaklah di akhirnya nanti kita hanya baca surah Ikhlas, kita tinggalkan Al-Quran secara keseluruhan. Tak boleh macam tu. Sebab pahala diberi memang begitu, tetapi hakikatnya tetap tidak menyamai dengan orang yang membaca Al-Quran daripada awal sampai habis.
supaya kita faham betul-betul. Walaupun kita belajar, janganlah pula kita belajar hadis banyaklah cerita tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, menyamai Al-Quran, menyamai 1/3 Al-Quran kalau baca sekali, maka tak payah baca Quran pun tak apa. Tidak, yang tu tidak betul. Mesti baca Quran yang lain juga. Siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad, sebenarnya Nabi nak bagi kita ringan. Contohnya bila kita bangun tengah malam kan, kita tak sempat nak baca Al-Quran, kita sibuk, kita boleh baca Qul Huwallahu Ahad dengan berdasarkan hadis yang sahih tadi tu, tidak ada masalah. Dia harapkan kita dapat pahala 1/3 Quran, 2/3 Quran kalau kita baca 2 kali, 1 Quran kalau kita baca 3 kali. Tetapi ia tidak menafikan yang kita kena baca Quran pada waktu-waktu lain yang kita agak lapang, kita kena baca Quran sebab pahala membaca Al-Quran itu banyak. Kan hadis yang kata orang yang duduk dekat dalam syurga nanti, dia duduk dekat akhiru manzilatin. Kedudukan dia dekat syurga nanti tu berdasarkan akhir ayat. Banyak mana ayat yang dia baca. Kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad saja, memang kita dapat 1/3 Quran, memang kita dapat 2/3 Quran, memang kita dapat 1 Al-Quran, tetapi ia tidak menyamai dengan orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Allah SWT. Maka tingkatan dia dekat syurga tu akan lebih baiklah daripada yang membaca hanya Qul Huwallahu Ahad. Ia tidak menafikan itu dan tidak menafikan ini. Jadi kita kena faham perkara ini secara holistik. Okey, point intent kejap. Pada malam yang dibaca oleh imam pada malam terakhir, di 10 malam terakhir itu sebenarnya bukan di 10 malam terakhir saja. Dia baca pada solat witir. Kan kita dah jumpa dah hadis-hadis berkaitan dengan solat witir, ada anjuran-anjuran yang menjadi kelaziman Nabi Muhammad SAW baca surah apa dalam solat witir kan, Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ada yang tu ada dalil dia. Yang tu tak ada masalah. Yang tu ada dalil dia. Yang kita sebut ini tentang kelebihan, yang mana kata surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha itu menyamai sebahagian Al-Quran, separuh Al-Quran. Yang tu yang tak betul. Yang tu yang dhaif. Siapa yang baca Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Quran, tidak betul sebab hadisnya tidak sahih. Boleh faham Tapi baca surah Al-Ikhlas, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, baca Sabbihis dalam solat-solat witir dan sebagainya, itu memang ada dalilnya. Itu memang ada dalilnya. Yasin. Okey. Oh, okey, faham. Tulis sekerat-sekerat itu saya tak dapat nak faham, minta maaf Okey. Maksudnya memang ada, betul. Ada tular, itu sebab saya kata ada tular. Baru ni saya pun jumpa juga. Dia kata siapa yang nak baca Quran 1/4 baca surah Al-Kafirun, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Maksudnya macam tu. Jadi hadis itu, dalil itu tidak kuat, lemah yang sangat-sangat. Maka tapi ada orang tanya, boleh tak kalau saya tak sempat saya baca surah Qul ya ayyuhal kafirun? Tak apalah, bacalah. Janji tidak berdasarkan, tidak bergantung kepada dalil dan kelebihan ini. Maksudnya, ustaz saya tak sempat, saya tengah bawa kereta, saya sempat baca Qul ya ayyuhal kafirun saja. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang tak bolehnya, okey, saya nak baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun ni sebab dia menyamai 1/4 Al-Quran. Yang tu tak betul. Boleh faham Hadis dhaif boleh jadi hasan, but tidak boleh jadi sahih. Ya, betul. Kalau ikut dia macam ni. Dia tidak boleh lompat terus. Kan saya bincang hari itu, dia di antara sahih, lepas tu dia ada dhaif. Di tengah-tengah ini Imam Tirmizi dan disepakati oleh ramai ulama hadis juga ada kategori hasan. Jadi yang dhaif ini dia tidak boleh melompatlah terus kepada sahih. Dia perlu pergi kepada hasan dulu. Hasan pula ada 2 kategori. Dia hasan li ghairi dengan hasan li dhati. Hasan dengan sebab sokongan lain dan hasan dengan sebab diri dia sendiri naik taraf. Boleh. Dia macam ni. Ada orang dia boleh naik tangga dengan sendirinya, lambat tapi dengan sendirinya. Ada orang naik tangga dia boleh naik lambat dengan orang tolak dia. Dia naik juga tapi lambat dengan sebab ada orang tolak dia. Ada orang naik dengan lambat tapi dia sampai, tapi dengan sebab dia punya
dia punya kekuatan dan dia usaha sendiri-sendiri. Itu analogi lah kita nak bagi faham bagaimana apa makna hasan li ghairihi. Hasan, martabat dia hasan dengan sebab sokongan lain, martabat dia hasan dengan sebab dia sendiri menjadi kuat. Banyaklah perbahasan tu, panjang sikit lah berkaitan dengan hadis. Betul, hadis dhaif boleh jadi hasan tapi dia tidak boleh terus menjadi sahih. Oh tak apa, kitab siapa pun tak apa. Saya sebenarnya ialah kadang-kadang bila kita sebut nama dan sebagainya ni, dia jadi macam takut kita jadi isu lah. Kita bukan attack dan kritik mana-mana kitab dan pengarang. Kita belajar secara akademik, tidak kiralah siapa yang menulis, tidak kiralah kitab mana yang menyebut, tetapi kalau yang dibawa itu tidak mempunyai dalil yang kuat, maka kita kena faham betul-betul ia perlu ditinggalkan dan kita fokus kepada menggunakan dalil-dalil dan amalan yang menggunakan dalil-dalil yang sahih dahulu. Tetapi kalau dalil itu adalah dhaif jiddan macam yang hadis tadi, memang kita kena tinggalkan. Yang dikatakan boleh diguna dalam bab kelebihan beramal itu adalah dhaif yang tidak kuat, dhaif yang biasa. Tetapi dia ada 4 syarat, ada 3 syarat yang lain yang saya dah sebut yang sebelum ni. Jadi untuk lebih selamat, yang dhaif jiddan ni kita tinggalkan, yang kita amalkan adalah yang sahih insya-Allah. Supaya kita tidak berada dalam itu. Sebab kadang ada orang kata orang awam bagi je lah guna. Saya kata orang awam ni lah yang kita kena bagi yang sahih dulu, sebab mereka tak boleh nak pastikan. Kita orang awam ni, kita susah kan. Ada orang tanya dulu, habis tu tak susah lah nak tahu hadis ni dhaif ke sahih. Saya kata senang je, kita mengikut apa yang ulama klasifikasikan, cukup. Jadi bagi ulama-ulama hadis yang pakar dalam bab ini, dia mungkin melihat okey, walaupun ulama kata hadis ini sahih, ada yang kata dhaif, jadi hadis itu berlaku khilaf pada klasifikasinya. Maka dia yang ahli hadis, dia fahamlah bagaimana sesuatu itu terangkat jadi yang sahih dan sebagainya, hasan dan sebagainya. Tapi bagi orang awam, yang paling senang sekali, para asatizah kena bekalkan kepada orang awam hadis-hadis yang sahih dulu. Yang tu yang paling senang. Jadi orang-orang awam hanya terima hadis sahih untuk diamalkan. Kalau kita tengok, saya selalu ulang, kita baca Al-Azkar ini saja pun, Al-Azkar ni kita kecil berbanding dengan Muwatta ke, berbanding dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan sebagainya. Yang kecil ini pun kita dapati terlalu banyak hadis-hadis sahih yang kita tak sempat nak buat pun. Jadi apa salahnya para asatizah fokus dulu kepada hadis-hadis yang sahih dan bagi kepada orang awam untuk mereka beramal, supaya mereka hanya berpegang dulu kepada hadis-hadis yang sahih ni. Hadis yang dhaif itu letak tepi dulu. Letak tepi dulu, sebab kita tak nak nanti orang-orang awam ini tertumpu untuk mengamalkan hadis-hadis yang tidak kuat. Itu pendapat saya secara peribadi. Tetapi klasifikasi hadis dah selesai dah. Ulama-ulama letak ini dhaif yang sangat-sangat, ini sahih, ini hasan. Maka kita bergantung dan berpegang kepada kepakaran ahli-ahli hadis meletakkan klasifikasi hadis ini. Kita teruskan kepada riwayat yang seterusnya. Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata apa? Dia kata wa fi riwayatin man qara'a ayatal kursi wa awwalu hamin usima lahu dhalikal yawm min kulli su'. Siapa yang membaca ayat kursi dan awal hamim usima, hamim ini sebenarnya ada banyak surah yang bermula dengan hamim. Siapa dapat surah di antara surah yang bermula dengan hamim adalah surah apa? Sajadah. Sajadah. Lagi apa? Surah Ghafir. Lagi apa? Surah Fussilat. Lagi apa? Surah Syura. Lagi apa? Surah Zukhruf. Lagi apa? Surah Al-Jathiyah. Lagi apa? Surah Al-Ahqaf. Dan adalah surah-surah lain lagi. Surah Sajadah dia tak bermula dengan hamim. Surah Sajadah dia tak bermula dengan hamim. Surah Hamim yang bermula dengan hamim ni ada 7. Surah yang bermula dengan hamim ni ada 7. Surah Ghafir, surah Fussilat, Ghafir, Hamim, Tanzilul Kitab Minallahil Azizil Alim,
ada 40 ayat surah Fussilat, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Surah Asy-Syura, Hamim, Ain, Sin, Qaf, ayat ada 42. Surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf, Hamim wal kitabil mubin. Surah Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin. Surah Al-Jathiyah, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Wallahu alam. Tapi hadis ini juga tidak kuat. Hadis ini juga tidak kuat. Dia kata siapa yang baca ayat kursi dan juga awwalu hamim. Awwalu hamim dilindungi bagi dia pada sehari itu daripada segala kejahatan. Hadis ini juga dhaif. Tetapi boleh tak baca ayat kursi untuk kita terhalang daripada syaitan? Kita dah jumpa dah. Boleh baca ayat kursi, tidak ada masalah dengan harapan kita dipelihara daripada syaitan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang kita dah jumpa sebelum ini. Dan Imam Nawawi kata wal hadis yang berkaitan dengan perkara ini banyak sangat-sangat. Kita dah tunjukkan juga. Wallahu a'lamu bissawab. Tengok adab Imam Nawawi. Dia kata wallahu a'lamu bissawab. Dia buat mari hadis ini dalam keadaan dia pun pada ketika itu dia menyerahkan kepada pembaca juga. Pada dia hadis yang dibawa adalah sahih. Tetapi selepas datang ulama-ulama kemudian menilai semula hadis-hadis yang dibawa, maka didapati sebahagiannya juga ada yang dhaif yang sangat-sangat. Maka kan kita dah baca mukadimah Imam Nawawi, dia serahkan kepada pembaca untuk menilai pula. Pembaca ni maksudnya bukan membaca macam kita lah. Ulama-ulama hadis lah. Itu sebab Ibn Hajar banyak, kan saya bagi tahu ada banyak kitab-kitab syarah kepada Al-Adhkar ini. Sebahagiannya juga mentakhrijkan hadis seperti mana kitab yang kita gunakan Lawami'ul Anwar, syarh kitab Al-Adhkar ini. Dia mentakhrijkan hadis juga. Ada Futuhat Ar-Rabbaniyah, ada Nataizul Afkar, dan banyak lagi kitab-kitab syarah kepada Al-Adhkar ini. Maka saya menggunakan berbagai-bagai kitab juga, 1-2 kitab untuk kita cuba dapatkan kefahaman yang betul-betul, dapatkan klasifikasi hadis yang betul-betul up to date, supaya kita dapat memfokuskan amalan kita hanya bergantung kepada hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah habis sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita akan masuk kepada ini banyaklah nasihat-nasihat ni, tak apalah. Saya rasa kalau saya baca ni cukup panjang pula, nanti kita masuk kepada kitab alhamdulillah ta'ala, kitab memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah bermula dengan Hamim. Ya, betul. Surah Ghafir. Ada 7 surah. Okey. Terima kasih yang membantu. Kita sama-sama tolong, kita satu keluarga, satu tolong-tolong. Ada kalau terlepas pandang sebagai saya pun, kalau saya ada silap, saya minta mohon daripada jemaah-jemaah bantu saya. Jangan biarkan saya berada dalam kesilapan. Kalau nampak saya berhujah tu bukan sebenarnya saya nak berhujah, nak menegakkan pendapat saya, tetapi saya cuba kita berdialog, kita berhiwar, kita berhujah berdasarkan fakta, berdasarkan rujukan, supaya kita sama-sama faham. Kalau saya salah, saya minta maaf. Cumanya dalam beberapa pendapat yang ada khilaf, yang saya bagi tahu khilaf mu'tabar berdasarkan dalil, maka siapa yang ikut pendapat ini boleh ikut, siapa yang ikut pendapat ini boleh ikut, tidak ada masalah. Dan saya pun menganjurkan semua jemaah-jemaah dekat sini belajar dengan asatizah-asatizah yang lain juga, dan jaga adab dengan para asatizah yang lain juga, dan sentiasa mendapatkan sumber rujukan yang betul, mendapatkan dalil daripada para asatizah yang lain juga berdasarkan setiap amalan-amalan ibadat yang kita nak amal. Sebab ibadat mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil itu, dia akan jadi sedikit polemik lah, dia akan jadi sedikit masalah. Itu sebab al-aslu fil ibadah, asal pada ibadah adalah at-tawaqquf ataupun at-tawqifi. Terhenti di atas dalil, berdasarkan dalil. Ibadat mesti ada dalil. Tak ada dalil, tak payah buat. Kalau ada yang kata apa itu tak payah buat, kita nak buat apa? Banyak sangat-sangat dalil tentang ibadat ni, kita tak dapat buat pun, kita tak sempat nak buat pun.
Nabi buat apa yang dalil datang daripada hadis Nabi itu adalah apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh. Setakat yang kita tengok ni memang banyak dah lah. InsyaAllah semoga Allah bagi kita kelapangan, kekuatan untuk kita amalkan sebanyak mana yang kita boleh amalkan insyaAllah. Kitab Alhamdulillah Ta'ala. Kitab, saya kena berhenti dah ke? Tak kan? 8.30, 8.40. Okey, Ustaz boleh berhenti 8.40 tepat pun tak apa sebab kita ada kuliah lain pada 8.40. 8.40. Okey, insyaAllah saya ambil masa dalam 2-3 minit lagi untuk kita baca sedikit mukadimah lah. Bab Alhamdulillah. Bab bersyukur, memuji Allah SWT. Bab memuji Allah SWT. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata, Qala Allah Ta'ala, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhi istafa. Dan Allah sebut, dia kata apa? Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi. Wa qala Allah Ta'ala wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada. Kalau kita tengok kat sini terjemahan dia, katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilih. Sebab kita ni, kita minta Allah pilih kita memuji dia. Minta Allah pilih kita menjadi hamba dia yang membaca Al-Quran. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk kita sentiasa berada dalam halaqah-halaqah ilmu dan sebagainya. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah SWT dan kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang mana dia pilih. Kita minta Allah pilih kita. Kita minta Allah pilih kita. Allah pilih hamba-hamba ni banyak keadaan. Allah pilih untuk uji. Allah pilih untuk bagi nikmat. Allah pilih untuk diuji pun sebenarnya apa? Allah tak uji saja-saja. Allah nak angkat martabat. Allah bagi kekuatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, Allah tidak akan memberatkan seseorang itu kecuali apa yang dia mampu. Dan apa lagi? Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran. Itu sebab kalau tengok dekat nas yang asal, dia tak habis ayat tu, dia sampai sayurikum ayatihi saja, tapi dalam cetakan hidayah dia tambah lagi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dia nak sempurnakan ayat tu, tapi terjemahan kat bawah tu tak lengkap. Boleh nampak dia terjemah, dia bagi ayat penuh sampai amma ta'malun, tapi terjemahan dia tak lengkap. Terjemahan dia sampai ayatihi saja. Lepas tu Allah kata apa lagi? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Ini ayat-ayat berkaitan akidah. Sebab agama lain, orang Yahudi, orang Kristian menyebut perkara yang berkaitan dengan beranak, ada anak dan sebagainya kan. Maka Allah SWT itu maha suci, Allah SWT daripada segala perkara kekurangan. Allah tidak ada anak, Allah tidak beranak. Okey. Wa qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Allah kata apa lagi? Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Wa qala Ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatkanlah aku, ingatlah kepada aku, sentiasa berzikir kepada aku. Ingat Allah lah. Fadhkuruni, kamu ingatlah kepadaku, adhkurkum, sesungguhnya niscaya aku akan ingat kepada kamu. Ingat kepada kamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Dan ayat-ayat yang banyak menyebut tentang arahan untuk kita memuji Allah Ta'ala, bersyukur, dan kelebihan-kelebihan yang banyak yang terkenal, yang masyhur, yang ulama-ulama selalu sebut dalam Quran banyak, dalam hadis pun banyak. Nanti insya-Allah kita akan sambung dengan hadis-hadis yang seterusnya di dalam bab memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah insya-Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.